Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma awlina bil 'ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil 'afiyah. Allahumma ij'al qawli qawlan mu'athiran fi qalbi wa qulubil hadirin wal mustami'in. Allahumma dhakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, dulu kini dan selamanya kita rapatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita dapat bertemu dalam pertemuan bulanan kita setiap hari Ahad minggu yang pertama di Masjid At-Taqwa ini. Semoga-moga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkatan kepada kita dengan ilmu yang kita pelajari ini. Dengan sebab itu marilah kita sama-sama mengikhlaskan niat kita. Kemudian kita berniat iktikaf dalam masjid ini. Moga-moga Allah Ta'ala melipat gandakan lagi pahala dan Allah Ta'ala sudi menerimanya dan meletakkan ianya sebagai bekalan untuk kita bertemu dengan Allah pada suatu hari nanti. Dihormati dikasihi tuan pengerusi masjid, tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, seluruh ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan dan puan-puan, begitu juga yang melihat dalam live kita pada malam ini. Semoga-moga Allah Ta'ala menerima dan memberikan kepada kita keselamatan, kesihatan, kebahagiaan, ketenangan di dunia sampailah ke akhirat nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Kita tengok lagi dalam siri pertemuan kita pada malam ini mengenai dengan tajuk yang kita berhenti dan kita wakafkan pada bulan lepas mengenai dengan ubat bagi hati yang keras. Sebelum tu kita telah pun mempelajari ubat ataupun penawar bagi hati yang sakit. Maka untuk ubat untuk hati yang sakit ini, maka ia memerlukan kepada 4 jenis ubat yang kita pelajari pada siri pertemuan yang telah lepas. Jadi saya tidak berhasrat untuk nak mengulang balik kerana kita sudah panjang dah kita bicara pada pertemuan-pertemuan yang telah lepas. Dan pada malam ini kita akan tengok pula ubat bagi hati yang keras. Maka untuk ilmu ini sebagai rujukannya, tuan-tuan boleh tengok dalam kitab yang dikarang oleh Al-Imam Al-Qurtubi. Nama kitabnya At-Tazkiratu fi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah, karangan Imam Al-Qurtubi rahimahullah, dengan panjang lebar. Dan disebut obat ini ataupun penawar ini disebut oleh Imam Al-Qurtubi di halaman yang ke-13 di bawah tajuk ma jaa babu ma yuzakkirul maut wal akhirata wa yuzahidu fid dunya. Mengingat ataupun barang yang mengingatkan akan mati dan juga akhirat itu, dan juga boleh menjadikan seseorang itu zuhud di atas dunia. Maka tuan-tuan dan puan, kita telah bicara dah dalam pertemuan yang telah lepas, zuhud itu ataupun zuhud itu sifatnya. Maka zahidnya, orangnya dipanggil dengan zahid, itu orangnya. Macam Islam itu agama, Muslim itu orangnya. Maka samalah di sini, zuhud itu maknanya sifat bagi orang tersebut. Orang itu dipanggil dengan zahid ataupun az-zahid, orang yang zuhud. Baik. Kalau tak silap saya sudah sebut makna zuhud, tapi tak apalah, kita ulang lagi sekali. Oleh kerana perkataan zuhud itu bukan berasal daripada kalimah Melayu yang ori, tetapi diambil daripada kalimah Arab.
Diambil daripada kalimah Arab kemudian dimelayukan, maka jadilah kita ini panggilan dan cakapan kita zuhud. Zuhud masdar daripada perkataan zahada. Maka dengan itu tuan-tuan, kita kena nak mengerti perkataan itu, maka kita kena mengerti terlebih dahulu dalam bahasa kita. Dalam bahasa kita sekarang ni, kalau kita bercakap mengenai dengan zuhud ini, tergambar dalam fikiran kita orang yang zuhud itu ialah orang yang kalau pakai kereta pun kereta buruk, kan? Nak buka pintu kena buka pintu kot luar, tak boleh buka pintu kot dalam. Itulah orang yang zuhud. Kemudian bila dia pakai baju, pakai yang buruk-buruk, yang bertampar-tampar, bertampur-tampung, yang lusuh, kemudian warna, dulu warna lain, sekarang dah bertukar warna lain dah, maka itulah kita kata orang yang zuhud. Mengapa apa yang saya fahami daripada guru-guru kita, bahawasanya zuhud bukan begitu. Itu salah satu, tapi hak sebenar yang dikehendaki dengan zuhud itu bukan orang yang miskin, orang yang macam naik kereta buruk, pakai baju tampar-tampar itulah, bukan begitu. Orang kaya pun boleh jadi zuhud juga. Orang yang comel pun, orang yang handsome pun boleh jadi zuhud juga. Apa lagi? Orang yang berbagai-bagai orang boleh jadi zuhud. Kerana apa? Kita kena tengok melalui takrif dia. Sebab tu kata ulama, apa makna takrif? Takrif definisi tu apa dia? Dia kata dengan sebabnya ada benda itu, kita dapat kenal benda yang ditunjukkan mengenai dengan dia. Miskin, apa miskin? Kita pun sebut orang miskin, ini orang yang tidak ada harta. Barulah bila kita sebut orang yang tidak ada harta, barulah kita tahu, oh, itulah orang miskin. Tu takrif. Sebab tu tuan-tuan, dalam pengajian kita, ulama-ulama kita, khususnya ulama fiqh, dia nak sangat, dia mementingkan sangat mengenai dengan definisi dan juga takrif. Kita kena tahu. Kalau kita tak tahu takrif, maka salahlah. Salahlah macam tadi tu. Maka definisi bagi kita ataupun takrif bagi kita orang yang zuhud tu orang yang miskin, orang yang pakai baju buruk, kereta buruk, kita kata gitu. Sedangkan bukan begitu maknanya. Habis itu makna zuhud tu apa dia? Zuhud itu, saya menakalkan kata Baba Ismail Sepanjang hafizahullah dalam mentafsirkan makna zuhud ini, dia kata orang yang tidak meletakkan hatinya itu, ataupun orang yang tidak sakut hatinya ke dunia. Kan kita kan sakut hati kita tu di dunia. Banyak sikit keluar duit kan, nanti kan esok tak ada duit nak makan apa. Dia tidak begitu, sebab dia yakin bahawasanya rezeki kita tak boleh orang ambil. Kalaupun orang ambil, dia tak boleh guna. Saya ambil contoh. Kata Baba Ismail Sepanjang juga hafizahullah, dia kata kalaulah kita kata air ini air kita, kuih ini kuih kita, orang tu ambil, walaupun dia ambil, terkadang-kadang bila dah rezeki kita akan mari dalam hati dia tu, rasa tak suka lah pula hak ni, nak hak ni pula. Sebab apa? Hak ni hak rezeki dia, hak ni hak kita. Terkadang duduk dekat tangan dah, duduk dekat tangan dah, nak masuk dalam mulut dah. Bukan rezeki dia. Dia pun kata, bila nak makan, orang panggil, orang tanya, orang ni, orang tu, menyebabkan dia pun terhenti makan. Selepas tu, tak jadi. Sebab bukan rezeki dia. Rezeki kita betul-betul yang duduk dalam tekuk kita ni, dah masuk dalam tekuk ni. Itu pun kata Baba Ismail Sepanjang, ada kalanya rezeki itu pun bukan hak milik kita lagi, walaupun sudah duduk dalam tekuk, tuan-tuan. Kadang-kadang kita makan-makan, kata Baba Ismail Sepanjang, kadang-kadang kita makan. Bila kita makan, kita terasa benda lain, terkena batu, terkena benda, menyebabkan kita pun kalau rezeki kita telan. Tapi bukan rezeki kita, sebab itu kita akan keluarkan balik dan sebagainya. Maka daripada sini tuan-tuan, kita dapat kenal orang yang zuhud itu ialah orang yang tidak bergantung, tidak bergantung kepada dunia, tidak meletak hatinya kepada dunia, ataupun tidak meletakkan hatinya itu selain daripada Allah. Itu lebih cantik.
Orang yang tidak bergantung kepada selain daripada Allah. Sebab itu kita berdoa. Ada satu doa saya pernah mendengar ada ustaz-ustaz kita ni baca. Dia kata, ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah kau jadikan dunia ini di dalam hati kami, sebaliknya jadikanlah dunia ini di tangan kami. Duk setakat tu ya. Maka itulah orang yang zuhud. Dalam arti kata, kalau orang kata, Tuan Haji, masjid kita ni nampak gayanya dengan jemaah yang bertambah ni, kita kena besarkan dah dan sebagainya. Ataupun masjid kita ni aircon, tak ada aircon, tak cukup aircon, panas dan sebagainya. Lalu pihak masjid, pihak surau nak tambah lagi 2 aircon. Jadi nak minta lah sedikit bantuan daripada Tuan Haji contoh. Dia kata berapa tu? Kita nak tambah 2 hos je. Berapa? Lebih kurang dalam 5,000 2 biji. Tak apalah, mari ambil dengan saya sekali. Lepas tu bila mari ambil, nanti upah macam mana upah? Upah lain tak termasuk. Tak apalah, sekiranya upah sekali berapa? Terus dia bagi. Mana dia tidak meletakkan duit itu duduk di dalam hati dia. Bahkan duduk di tangan dia. Kerana apa? Kerana duit-duit kita, rezeki kita, apa yang kita miliki, yang kita ada itu adalah daripada Allah Ta'ala kata, wa mimma razaqna hum yunfikun, daripada apa yang kami rezeki. Mana apa? Kalau tidaklah Allah Ta'ala rezeki kepada kita, boleh tak kita? Tak boleh. Tak ada kita kalau Allah Ta'ala rezeki. Sebab itu nak kenal Allah Ta'ala dengan sifatnya yang 99 ataupun namanya yang 99 itu, ulama kita bahas, itulah keperluan kita seharian, dunia sampai akhirat. Nama Allah Ta'ala yang 99. Maka di antara nama itu, di antara nama-nama yang ada 99 itu 2. Yang pertama Al-Ghani, yang kedua Al-Mughni. Al-Ghani maknanya Allah Ta'ala itu sendiri kaya. Itu nama Ghani. Kalau tuan-tuan pergi ke Kut Sebelah Harap sana tu, dia akan sebut Hazal Ghani. Dia kata, ni Hazal Ghani, ni orang kaya ni. Malaysia kita ni sebut apa dia? OKB lah, OKB. Ni OKB ni. Kita pun kata apa dia? OKB ni orang kaya baru. Maka orang kaya kita ini, kadang-kadang kita je kaya. Kita nak bagi kekayaan kepada orang tak boleh. Kita memang kaya, alhamdulillah, tetapi kita nak bagi kaya orang lain tak boleh. Allah Ta'ala boleh memberi kayanya itu sehingga mana? Sehingga Allah Ta'ala kata, aku ni bukan sekadar kaya, Ghani, tetapi aku juga Al-Mughni. Aku yang boleh memberi kekayaan kepada orang lain. Maka dengan itu, kayanya kita ini adalah kerana pemberian daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka di antara itunya Allah Ta'ala kata, wa mimma razaqna, daripada apa yang kami rezekikan. Bukan kita, bukan itu dan bukan ini. Maka kata guru saya almarhum yang telah meninggal dah, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan meluaskan kuburnya, dan kepada ibu bapa kita semua, amin amin ya rabbal alamin. Dia kata apa? Dia kata alamak, hilang poin. Itulah ilmu tuan-tuan. Sebab ilmu ni kan dia cahaya. Sekali dia mari, kita lambat sebut, dia pergilah. Tunggu dia mari balik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tak ingat tu. Tak apalah tuan-tuan, yang tak ingat tu nak macam mana. Baik. Maka itulah dia tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati dikasih sekalian. Apa yang kita miliki itu adalah pemberian daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. Kemudian kita sudah sebut dah pada pertemuan yang telah lepas, itu makna zuhud. Jadi dapatlah kita faham dan kita mengerti bahawa zuhud itu bukanlah orang yang miskin, orang yang pakai benda buruk, kereta buruk dan sebagainya. Tetapi zuhud itu adalah orang yang tidak bergantung hatinya kepada selain daripada Allah, dan tidak gantung hatinya kepada dunia. Walaupun kita kaya sekalipun, tapi kita tidak gantung kepada harta kita, tidak gantung kepada, kita kata, kekayaan kita, duit kita dan sebagainya. Mudah-mudahan kita termasuk dalam mereka yang disebut sebagai zahid. Ada zahid makna orang yang zuhud itulah. Gitu. Baik.
Kemudian kita sebut dah di mukadimah pertemuan yang telah lepas, tapi berhampiran ataupun dekat dengan nak azan, jadi saya bagi tahu kita akan ambil balik tajuk itu, iaitu ubat yang pertama bagi hati yang keras. Ubat yang pertama bagi hati yang keras, kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah, yang kita manfaatkan ilmunya di dunia dan juga di akhirat. Faslun, ini satu ceraian ataupun satu pasal. Qala al-ulama rahmatullahi alaihim ajma'in, berkata setengah daripada ulama ataupun setengah daripada ulama yang rahmat Allah Ta'ala ke atas mereka itu, dia kata laisa lil qulubi anfa'u min ziyaratil qubur. Dia kata tidak adalah sesuatu benda yang lebih bermanfaat kepada hati kita ini selain daripada ziarah kubur. Sebab kita sebut dah, ubat yang pertama untuk melembutkan hati yang keras ini adalah apa dia? Ziarah kubur. Sebagaimana kalau kita buat kuih, maka kuih itu keras, maka ubat yang terbaik untuk melembutkan dia, saya rasa air lah kan? Tak? Ke macam mana? Puan-puan semua, air dah. Benda yang keras nak lembutkan dia, air lah biasa kan? Maka begitulah kita kata sebagai apa ni? Sebagai bandingan untuk mudah kita faham, bila hati seseorang itu keras, maka macam mana nak lembutkan dia? Maka kata Imam Al-Qurtubi, dia kata ziarah kubur itulah merupakan ubat yang terbaik untuk melembutkan hati yang keras. Dan kita bicara dah pada pertemuan yang telah lepas, mana alamat orang yang hatinya keras. Saya sebut dah, tapi ulang lagi sekali, takut tuan-tuan tak ingat, takut tuan-tuan yang baru hadir bersama dengan saya pada malam ini ataupun yang melihat dalam live kita ini tak tahu, sebab ini kali pertama dia bertemu dengan saya dan tuan-tuan semua. Maka kita kata alamat orang yang hatinya keras itu, sekali lagi saya menakalkan kata-kata Baba Ismail Sepanjang hafizahullah. Dia kata alamat hati yang keras itu ialah apabila ditegur dengan cara yang baik, dengan cara yang hemah dan berhikmah, tetapi dia tolak, maka itulah sebesar-besar alamat orang itu hatinya keras. Abang, kakak, pakcik, tuan, puan, tak betul sembahyang tadi saya tengok kena begitu. Ikut pengajian kita, kalau rasa nak cerak lagi, cuba tengok dalam kitab sekian-sekian, yang betulnya begini. Kalau sekiranya dia kata Allah, makna saya dah 10 tahun solat ini, tak betul lah ni, tak tepat lah ni. Maka terima kasihlah banyak-banyak, tolong ingatkan saya, tolong tegur saya. Kalau tidak, siapalah nak tegur saya, maka saya akan solat dengan cara ini sampailah bila-bila. Terima kasihlah, terima kasih. Itu hatinya lembut. Tetapi kalau ditegur dengan cara yang baik, dengan cara yang berhikmah, tetapi ditolak, bahkan digagahi, yakni dimarahi ataupun dikerasi dengan cara-cara keras, dengan cara kata-kata ataupun perbuatan, maka itu lagilah sahih alamatnya. Saya lebih tua pada awak dah, dan saya semayang ni 30 tahun dah. Awak baru semayang berapa? 15 hari, 5 tahun, 10 tahun. Nak tegur saya? Baru belajar je dah, mungkin nak tegur dah ni, daru. Itu wallahu alam. Kalau mengikut pada definisi dan juga takrif, itulah kata Baba Ismail Sepanjang, orang yang keras hatinya. Maka tuan-tuan dan puan-puan, kalau tepung kita keras, apa kuih yang kita boleh buat? Kalau tepung kita tu kita buat keras, maka apa kuih ataupun apa benda yang kita boleh manfaat daripada tepung yang keras tu? Begitulah tuan-tuan, kalau hati kita ni lembut, kalau tepung tadi itu lembut, kita boleh buat macam-macam yang kita nak. Begitulah hati kita tuan-tuan. Dan salah satu daripada alamat hati seseorang itu lembut, kata ulama kita, bila dia mendengar sesuatu benda, dia akan merasa rusing dan akan menitis air mata. Sebagaimana berlaku kepada
Organ yang paling lembut kata Nabi hatinya. Siapa dia? Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, sehingga Nabi mentashbihkan lembutnya hati Sayyidina Abu Bakar ini lebih lembut daripada air susu. Lebih pada susu. Dia tak sebut air dah. Nabi sebut susu. Maka mengikut kajian, di antara air dengan susu, susu lebih lembut daripada air. Walaupun kita tak napi air ni lembut. Nah, tak napi. Tetapi susu lebih lembut lagi daripada air. Ini saya serah kepada kaum-kaum ibu lah. Mereka duduk di dapur, mereka lebih tahu dan lebih pakar dalam bab ini. Kita ni pakar dalam bab makan je. Tu. Maka apabila disebut oleh kerana ziarah kubur itu merupakan penawar yang terbaik bagi hati, maka tuan-tuan dan puan-puan, di sana didatangkan satu hadis bahawa seketika dahulu di permulaan Islam dulu, Nabi tidak benarkan ziarah kubur. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Adalah aku satu ketika dulu, yakni pada permulaan Islam dahulu, Nabi tidak benarkan orang ziarah kubur. Sebab apa? Sebab ketika itu orang baru masuk Islam. Jadi sifat-sifat jahiliah dia, tabiat jahiliah dia, perangai dia, jahiliah dia tu masih duduk ada lagi. Maka bila pergi ke kubur, sikit sebanyak ada benda-benda yang jahiliah tu mereka buat di kubur. Maka sebab itu kata ulama, itulah di antara sebabnya kenapa Nabi tidak benarkan ketika itu. Setelah berlalu masa, orang Islam pun sudah Islam molek dah, belajar, mengerti dan ada faham, ada ilmu. Maka ketika itu Nabi kata, fazuru, pergilah ziarah kubur sekarang. Sekarang ni aku benarkan ziarah kubur. Kenapa tu? Kenapa kamu kena pergi ziarah kubur itu? Sebab apa? Maka ulama kita kata fa innaha. Kalau kita belajar dalam istilah ilmu, dia kata fa innaha ini jawab kepada fazuruha. Nabi kata sekarang ziarahlah kubur. Baik. Kalau ziarah kubur boleh apa? Kalau kita ziarah kubur dapat apa? Minum air teh, nasi bungkus. Tak. Nabi kata fa innaha tuzahidu fid dunya. Maka sesungguhnya dengan ziarah kubur itu kamu akan dapati dan kamu akan perolehi bahawanya kamu ini akan menjadi seorang yang zuhud dengan dunia. Bukan kita tolak dunia. Tak. Setengah orang tu dia tahu, apa ni dunia ni? Dunia ni. Tak, kita duduk di mana? Kalau kita tolak dunia, kita duduk sekarang di mana? Di dunia. Habis tu kita tolak dunia, nak duduk di mana? Tak boleh kita nak tolak dunia. Sebab dunia tu dunia. Kita duduk di dunia. Bila duduk di dunia, kita nak makan. Bila nak makan, mesti kena ada barang yang nak makan. Bila nak ada barang itu, kena cari. Maka dengan cari itu, kadang-kadang kita dapat free, kadang-kadang kita dapat kena beli. Baik, nak beli dengan apa? Itu dipanggil berjangkit dalam, kena pergi pada ilmu fiqh lah, tuan-tuan, dalam bab itu. Maka dengan itu tak ada masalah apa kita duduk atas dunia. Kata untuk guru saya, walaupun kita ini orang yang kaya, mempunyai kereta yang nombor 1 dalam dunia, bukan dalam Malaysia, dalam dunia, tapi kita tak lalai kepada Allah. Mari masjid, cukup mari masjid kita mari, cukup zakat kita keluarkan, orang sedekah kita bagi. Kemudian kita sentiasa buat makan pada malam Jumaat. Maka orang ini tak kata dia tu tidak zahid, walaupun dia kaya begitu lalu, mengikut definisi yang saya telah berikan tadi. Satu hari almarhum tuan guru saya, waktu dia mengajar, saya tak ingat ada kitab apa, tapi rasanya dalam kuliah tafsir dia mengajar. Dia kata ada seorang anak murid ini, dia baru mari belajar dengan seorang guru. Lalu dia tengok seorang gurunya itu seorang yang kaya. Ada tanah yang banyak, kereta pun comel baru, pakaian pun comel, dan sebagainya. Maka dia kata, macam mana guru kata zahid-zahid, dia sendiri tidak zahid.
Maka kata almarhum tuan guru saya, Allah Ta'ala berikan kepadanya guru ini karamah yang boleh membaca dan meneliti hati orang. Mana boleh baca fikir orang. Sebagaimana adik kepada Al-Imam Al-Ghazali Ahmad, Imam Ghazali nama Muhammad, maka adiknya itu boleh membaca apa yang ada dalam hati Imam Ghazali ketika mana dia sedang bersolat. Dan itulah menjadi sebab Imam Al-Ghazali bermulanya peringkat ilmu yang kedua dia minat, iaitu ilmu tasawuf. Sebagaimana kita tahu Imam Ghazali terkenal dengan ilmu fiqh, dipanggil dengan al-faqih, seorang yang alim dalam ilmu fiqh. Ada setengah riwayat kata dia itu seorang yang qadi. Maka orang yang qadi ini ialah orang yang alim dalam ilmu fiqh. Maka dengan sebab berlakunya cerita itulah Allah Ta'ala buka pintu untuk menyedarkan dia, membuka pintu hatinya untuk belajar ilmu tasawuf. Itu cerita panjang, tuan-tuan. Kita akan tengok dalam pertemuan yang akan datang kalau ada benda-benda yang ada berkaitan yang boleh kita sebut. Baik, ringkas cerita. Maka guru tadi panggil dia. Bila panggil dia, dia kata, kenapa kamu tengok aku lain macam je? Aku mengajar kitab zuhud tapi aku tak zuhud ya. Dia kata ginilah, jom kita pergi ke Mekah sekarang. Maka guru dia kata boleh, jom sekarang pergi. Sekarang tak balik rumah dah, dah pergi gini. Orang yang kata dia tu zuhud tadi, anak muridnya tadi, dia nantilah dulu tu guru, kita kena balik di rumah dulu, nak carok kambing apa. Tu dia kata, tu dia kata bahawa sekarang aku dengan kamu siapa yang lebih zuhud. Bila kamu ajak je aku terus nak pergi, tapi kamu bersebab nak tu nak ni dan sebagainya. Allahu akbar. Tuan-tuan dan puan-puan, Allah Ta'ala berikan kepada karamah, berikan kepada seseorang itu karamah ataupun ma'unah, yang Allah Ta'ala sendiri yang mengetahui siapa yang layak dan sebagainya. Maka kita orang yang tidak ada ini mendengar cerita-cerita mereka, kita ambillah sebagai iktibar. Ambil iktibar. Baik, maka dengan itu bagi laki-laki, kata Imam Al-Qurtubi, ziaratul qubuli rijali muttafaqun alaihi inda ulama. Adapun hukum ziarah kubur bagi orang laki-laki ini, maknanya semua ulama ataupun kebanyakan ulamanya bersepakat harus bagi laki-laki. Yang menjadi masalahnya ialah bagi perempuan, mukhtalifun fihi linnisa. Hukumnya berbeza sedikit bagi orang perempuan. Laki-laki, walaupun di sana Imamul Qurtubi menyebut juga di bawah ini, bagi laki-laki pun kadang-kadang menjadi manik juga tak boleh pergi ke kubur. Dengan sebab apa? Sekiranya ada di sana benda-benda usul-usul yang ada berkaitan dengan dosa maksiat, ataupun kita kata puja memuja syirik itulah. Itu tak boleh juga. Adapun di sini katanya amma syawab. Adapun kalau sekiranya perempuan itu pergi dalam keadaan bercampuran di antara laki-laki dengan perempuan, maka faharamun alaihinnal khuruj, maka hukumnya haram ke atasnya keluar. Maknanya jangan pergi. Jangan pergi. Tetapi kalau sekiranya ada masa tertentu yang kita kata tidak ada orang, dan dia bawa dia punya mahram, dia pergi, dengan itu selamat daripada fitnah, selamat daripada keselamatan kita kata tubuh badan dia, dan selamat daripada kata-kata orang dan sebagainya, maka ketika itu harus dia pergi. Tapi kalau bercampuran, kau tak boleh. Lebih-lebih lagi menziarahi kubur ini mempunyai adabnya. Kena tutup aurat, tak boleh bercakap sembarangan. Dan kalau kita baca dalam kitab ni lagi, saya pun baru tahu juga, di antara adab menziarahi kubur ialah bila kita masuk perkuburan itu, bagus dan baiknya kita jangan pakai selipar. Sebab apa? Kerana itu rumah mereka. Macam orang mari rumah kita masuk dengan selipar, kita rasa macam mana?
Tapi oleh kerana perkuburan kita kadang-kadang ada rupuk yang panjang, ada duri dan sebagainya lah. Maka tu pergi pada hukum yang terkininya, kena tengok kepada maslahatan kubur tu lah. Tapi kalau sekiranya kubur itu cantik, pasir dan tidak ada sebarang benda-benda yang kita kata mencacatkan, melukakan kaki, maka kita buka selipak itu lagi baik. Wa amal qawaidu pamubahun lahunna zalika, dan sekiranya ia itu tidak ada kita kata unsur-unsur yang boleh membawa kepada fitnah, unsur-unsur yang boleh membawa kepada kata-kata orang kepada kita seorang perempuan tadi, dan juga tidak ada bercampuran antara laki-laki dengan perempuan, maka ketika itu mubah, harus. Harus. Maka tuan-tuan, benda yang harus ini dia kena sakut dengan niat. Kalau kita tidak sakut dengan niat, maka perbuatan itu tak ada dosa dan tak ada pahala. Harus kita buat, harus kita tak buat. Tetapi kalau perbuatan yang mubah yang harus itu kita lakukan dengan niat, maka kita dapat pahala. Kita dapat pahala. Begitulah. Begitu juga dengan kalau seorang perempuan itu keluar dengan seorang diri, tidak berteman pun tak boleh juga. Dia kena carilah kawan ke, anak ke, siapa ke perempuan yang boleh menemani dia, supaya dengan itu dia boleh pergi, hukumnya memberi gambaran kepadanya harus untuk dia pergi ke tanah perkuburan itu. Kalau tidak, duduk di rumah, baca doa, baca Quran dan hadiahkan kepada si mati, itu lebih baik. Baik. Lalu kita kata pula ziarah. Kita kata ziarah kubur. Ziarah kubur. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan, kedua-dua kalimah itu adalah daripada bahasa apa? Ziarah kubur. Bahasa apa? Bukan bahasa Melayu tu lain, bahasa Arab yang dimelayukan. Daripada perkataan zara, yazuru, ziaratan. Maka kita pun sebut dalam Melayu ziarah. Kubur jamak daripada perkataan qabrun satu kubur. Baik. Satu persoalan lagi, kita kata mari ziarah kubur. Kubur sendiri itu apa dia? Yang kita kata kubur, mari ziarah kubur. Kubur sendiri itu apa dia? Sebab kubur bahasa Arab. Sekali lagi saya menakalkan kata-kata Bapa Ismail Sepanjang Hafizahullah. Dia kata kubur ialah itulah lubang yang kita gali tu. Itulah kubur. Itulah kubur. Kemudian yang ada di sebelah kanan itu dipanggil dengan lahat. Bahasa Melayu kita pun panggil lahat juga. Nabi kata utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Kita panggil lahat juga. Itu dia duduk sebelah tu. Duduk tengah tu kubur. Kalau duduk begitu dipanggil lahat. Kalau duduk gini, ini dipanggil ada satu nama tapi saya lupa dah nama apa dalam istilah bahasa Arab. Itulah kubur. Kalau kawasan kubur yang luasnya mungkin 2-3 ekar tu, kita panggil apa dia? Kita panggil kubur ya semua lah. Mari kubur. Di ziarah kawan tu pun kubur, mari kawasan perkuburan pun kita panggil kubur juga. Jarang kita guna kawasan perkuburan. Maka dalam istilah cakapan ataupun dalam istilah kitab, dia panggil kawasan perkuburan itu dipanggil dengan makbarah. Kalau kita pergi ke negara-negara ada tulis makbarah. Apa dia tu? Kawasan perkuburan. Maka dapatlah kita tahu ziarah itu. Cuba kita terjemahkan dalam bahasa kita. Apa dia makna ziarah?
Melawat. Melawat. Bolehlah, boleh terimalah. Okay, mari mana? Mari ziarah ai, makna mari melawat. Baik, mari ziarah kubur, mari melawat kubur. Kita pergi kubur tu kah? Yang kita maksudkan bukan kubur tu, Tuan ampunya kubur tu. Tu maksud kita. Bukan pergi ziarah kubur tu tengok, bukan. Pergi ziarah Tuan dia. Tapi percakapan harian kita. Tak kata mari ziarah mak saya yang duduk dalam kubur. Dah, mari ziarah kubur mak gitu je. Tapi tuan-tuan dan puan, saya dapat satu etika daripada kawan-kawan kita ni yang jenis aktif, dan saya selalu kongsi. Ada seorang doktor perempuan, yang ada juga seorang laki-laki, ustaz ataupun doktor, seorang laki-laki dan juga perempuan. Selalu dalam Facebook dia keluar membezakan di antara perkataan dengan perkataan yang lain. Labisa, labasa. Labisa, labasa. Kita tengok serupa je, hanya beza baris je, tapi lain dia punya makna dia. Begitulah dengan kalimah-kalimah yang lain. Bila kita tengok, maka rupa-rupanya Allahu Akbar. Kalau dulu, ingat tak? Waktu saya menyebut nama, kita berhenti tuan-tuan, dah masuk azan ya. Baik, kita berhenti setakat tu dulu, nanti kita akan sambung balik. Saya nak sebut mengenai dengan perkataan ziarah ini. Ziarah ini dia ada ziarah itu mempunyai makna yang tersendiri. Ada lagi tafsiran dia. Dan perkataan ziarah itu ada tafsir dia. InsyaAllah kita akan jumpa lain kali. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Subhanakallah alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa'u, qalbin la yakhsha, nafsin la tashma', la yasma', wa na'udzubika ya rabbana min ha'ula'i al-arba'. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabihi. Alhamdulillahil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.